Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan pengakuan yang paling menarik, yang paling luar biasa daripada Zahid Hamidi. Sebelum kita teruskan isu dan ulasan pada petang ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Tekan butang subscribe itu percuma. Hari ini Sanusi membuat satu pengakuan yang Sanusi pula. Zahid Hamidi membuat satu pengakuan yang paling luar biasa apabila beliau menyatakan bekas pemimpin UMNO larikan harta parti selepas kala pemilihan, kata Zahid Hamidi. Apa yang Zahid coba sampaikan ini? Harta itu dalam bentuk apa? Dan kalau benar, siapa pemimpin UMNO yang kalah pemilihan ini yang telah melarikan harta parti tersebut? Saudara-saudara sekalian, Presiden UMNO Datuk Seri Ahmad Zahid Hamidi mendedahkan ada dalam kalangan bekas pemimpin di peringkat bahagian yang melarikan harta di pejabat parti selepas tewas dalam pemilihan lalu. Bagaimanapun, pengurusi Barisan Nasional BN itu tidak mendedahkan secara terperinci identiti pemimpin dimaksudkannya itu. Sebaliknya, memberi alasan akan menceritakan lebih lanjut perkara itu di majlis bersesuaian. Beliau bagaimanapun memaklumkan perkara itu sampai ke pengetahuannya selepas dikunjungi seorang pemimpin yang baru sahaja menerajui sebuah bahagian tanpa mendedahkan lebih lanjut identiti pemimpin terbabit termasuk bahagian yang diwakilinya. Saya tahu, pemerintah tahu bahawa saya sangat telus dalam perkara ini. Tetapi biarlah cukup saya beritahu, terdapat perubahan apabila sesuatu jawatan dipegang tentunya. Pemegang jawatan lama yang menjadi pemegang amanah kepada pejabat lama merasakan segala harta benda yang ada di pejabat itu milik dirinya. Maka apabila yang kepimpinan baharu datang mengambil alih jawatan, yang ada hanyalah pejabat kosong. Saya tidak mahu bercerita lebih panjang lagi, tetapi biarlah saya bercerita nanti di majlis bersesuaian, katanya. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian ketika berucap pada majlis santunan kasih Ramadan anjuran kementerian itu di Projek Perumahan Rakyat Seri Semarak di sini hari ini. Menyingkap kekalahan BN pada pilihan raya umum PRU15, Ahmad Zahid berkata, walaupun sebaik mana perkhidmatan dicurahkan sepanjang tempoh 5 tahun, ia belum memadai untuk menarik pengundi, terutamanya pengundi baharu. Beliau berkata, ada pihak yang memberikan sedekah kepada pengundi bagi memenangi pilihan raya itu. Tetapi individu itu tidak sedar bahawa perbuatan terbabit sebenarnya salah kerana bermotifkan politik. Tanpa memperincikan nama atau parti, ahli Parlimen Bagan Datuk itu mengingatkan pihak berkenan bahawa cukuplah mempergunakan agama untuk kepentingan diri. Jika ada pihak memberikan sedekah lebih banyak daripada sepatutnya, biar sedekah itu apapun bentuknya. Namun apabila diberikan sewaktu pilihan raya, pasti ada motif politik, kata beliau. Walaupun wang diberikan tidak dianggap termasuk dalam hukum hudud, saya ingin menyeru pemimpin itu jangan bermain dengan fatwa, bermain ayat Al-Quran, jangan bermain dengan hadis, jangan bermain dengan ijma' ulama, jangan bermain dengan kias. Berada di gelanggang politik mesti berpolitik secara rasional, bukan menggunakan agama, bukan memanipulasikan fatwa-fatwa untuk kepentingan diri sendiri. Lihat apa berlaku, bahawa manipulasi yang dilakukan, gerakan taktikal yang dilakukan. Apa yang terjadi menyebabkan Allah memberikan pengajaran kepada mereka biarpun mungkin jumlah mereka kerusi lebih besar daripada jumlah yang kita peroleh. Hakikatnya, yang kecil menjadi kerajaan dan yang banyak kerusi di pihak pembangkang.
Itu adalah hukum Allah yang pasti dan terimalah akibatnya, kata Zahid Hamidi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe, ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat petang, salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Petang-petang hari Isnin ini, kita digemparkan dengan keputusan mahkamah yang amat memeranjatkan, terutamanya geng-geng Perikatan Nasional, khususnya Muhyiddin Yassin. Dan ini semua berlaku gara-gara salah seorang pemimpin kuat Perikatan Nasional kalah lagi di mahkamah, dan lebih teruk lagi, bukan sekadar kalah tetapi diarah ditambah pula hukuman beliau. Siapa lagi kalau bukan Sanusi Maknur, Menteri Besar Kedah. Baru-baru ini Sanusi telah dihadapkan ke mahkamah berkaitan dengan fitnah berkaitan Mahfuz. Hari ini Sanusi diarah membayar Rm120.000 kepada Mahfuz. Mahkamah Rayuan hari ini mengarahkan Datuk Seri Muhammad Sanusi Maknur membayar ganti rugi sebanyak Rm120.000 kepada bekas ahli Parlimen Pokok Sena Datuk Mahfuz Omar berhubung kenyataan fitnah yang dibuat Menteri Besar Kedah 4 tahun lepas. Keputusan itu dibuat mahkamah selepas membenarkan permohonan Mahfuz untuk menaikkan jumlah ganti rugi daripada Rm50.000 kepada 100.000 kepada 120.000 terhadap Sanusi. Peguam mewakili Mahfuz, Norazmir Zakaria, berkata, rayuan Sanusi sebagai defendant untuk menolak rayuan planatif pula ditolak oleh mahkamah ketika bersidang secara dalam talian melalui aplikasi Zoom hari ini. Rayuan Menteri Besar Kedah terhadap saman fitnah Mahfuz ditolak oleh Mahkamah Rayuan. Rayuan anak guam untuk menaikkan jumlah ganti rugi pula dibenarkan daripada Rm50.000 kepada Rm120.000. Saya secara pribadi dalam kendalian kes saman fitnah, inilah jumlah ganti rugi yang paling tinggi dapat. Susah nak lepas nilai ratus ribu sekarang ini, kata Norazmir selepas dilaporkan portal harapandaily.com. Pada 30 Julai 2019, Sanusi menerusi akaun Facebook miliknya mengaitkan Mahfuz selaku wakil rakyat bagi kawasan Pokok Sena terlibat dalam isu pemindahan spot Toyota ke kawasan itu. Pada 9 Oktober 2019, Mahfuz Omar memfailkan saman berdasarkan hantaran yang dibuat itu. Mahfuz mendakwa Sanusi menerbitkan satu video berdurasi 7 minit 57 saat di akaun Facebook miliknya pada 27 Julai 2019 yang memaparkan sekumpulan individu membantah pembukaan spot Toto di Pokok Sena sambil memegang spanduk yang tertera nama planatif. Pada November 2021, Mahfuz menang saman fitnah yang difailkan terhadap Sanusi dengan Mahkamah Tinggi mengarahkan Sanusi membayar Rm50.000 kepada Mahfuz. Saudara-saudara, itulah dia keputusan yang benar-benar mengejutkan kita semua, terutamanya kumpulan-kumpulan Perikatan Nasional, apabila Sanusi bukan sahaja tidak berjaya menolak saman, kini pula diarah membayar 120.000 kepada Mahfuz Omar gara-gara memfitnah beliau 4 tahun yang lepas berkaitan dengan pemindahan tempat penjualan nombor ekor, iaitu spot Toto ke kawasan itu. Ikuti terus ulasan selepas ini.